Oh. Slide zakat. Ikut je bang. Ya. Dah ikut dah. Okey. Dah Oh. FB tak? Lega Dah surau. FB live juga? Oh, boleh buka. Boleh lah. Tak usah, tak ada lah. Ni kena berebut lah. Tak dengar. Lain Imam Nazri tersekat-sekat sikit eh. Ya ke? Tak tahulah. Saya pakai wifi dia ni. Oh. Dia ni ke? Tak smooth ni? Tak. Dah masuk FB tak Ustaz? Boleh. Ha? Tak salah. Okey. So kat udahnya FB ya. Ha. Sekejap ya. Seminit 2 lagi kita mulalah. Okey, kejap. Office cepat sekali. Boleh nampak slide kita? Okey. Boleh nampak. Kalau saya tukar, yang ni kita punya kitab ni. Nampak juga. Nampak, okey. Boleh tukar-tukar lah. Takut bila split tu dia tak ni. Ha. Okey kot, boleh mula eh? Boleh lah. Ingat dah ready semua dah. So insyaAllah boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya mulakan Dr. Imam Nazri, Kak Syida, Cik Faizal dan semua yang bakal masuk. Semua yang bakal masuk sekejap lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan zakat ni. InsyaAllah kita nak berbincang tentang masih lagi tajuk berkenaan dengan emas dan perak, tapi ada sikit perincian isu berkenaan dengan kalau akaun itu dalam banyak akaun, mungkin kita ada dalam akaun 5,000, akaun tu 2,000, akaun rimau 2,000, akaun sotong 3,000 kan, CIMB ke Maybank dan seterusnya kan. Jadi perlu zakat tak kalau dihimpun-himpunkan tu? Itu satu isu. Isu kedua, akaun emas. Kita ada beli emas dalam akaun, akaun emas Yapin pun kita beli, akaun emas Bank Muamalat pun kita beli, akaun banyak akaun lah kan, Afin Bank pun kita beli. Jadi adakah dikira zakat kalau dah terkumpul semua jumlah tu? Itu antara benda yang dipanggil zakat bercampur yang dalam kitab kita ni, yang insya-Allah kita nak bincangkan berkenaan dengan perkara ni insya-Allah. Okey. Jadi kita bincang ataupun dalam kitab, sekejap saya share kita punya perbincangan ni. Sekejap Okey. Ni mana pula? Okey, boleh nampak Okey, so kita pergi tentang isu yang ketiga, iaitulah berbincang tentang satu jenis barang tambang apakah boleh digabungkan dengan jenis lainnya. Okey,
So ini kita cerita duit dengan emas contohnya. Kan, tapi sebelum kita pergi panjang ni, kita baca dulu, tapi saya nak sentuh tadi dua isu yang saya sebutkan di awal tadi. Okey, isu dia ialah masalah ketiga, apakah emas boleh digabungkan dengan perak dalam zakat? Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain menyatakan bahawa dirham boleh digabungkan dengan dinar dan jika telah mencapai satu nisab dari gabungan tersebut maka wajib dizakati. Macam mana tu? Contohlah, emas ada 80 gram. Kan emas ada 80 gram. Tapi patutnya 5 gram lagi baru kita keluarkan zakat kan sebab dia 85 gram. So kita ada emas 80 gram dan kemudian kita ada perak itu nilai yang sama dengan 5 gram emas. Dia bukan kira gram tu tapi nilai yang sama dengan 5 gram emas. Katalah contohnya 1 gram berapa sekarang? Berapa puluh ringgit kan contohnya. Ataupun kita kata 1 dirham ataupun sekian-sekian lah amount tertentu, maka bukan kira berapa tu sebab perak lain. Emas lain dia punya nisab dia tu. Maka nisab dia tu digabungkan dengan 5 gram itu emas tu bersama dengan 5 gram perak. Jadi digabungkan dua tu. Itu perbincangan dia. Okey. So pendapat kedua, sedangkan Syafi'i, Abu Thawr dan juga Abu Dawud Al-Zahiri menegaskan bahawa emas tidak boleh digabungkan kepada perak dan perak juga tidak boleh digabungkan kepada emas. Ini pendapat Imam Syafi'i sendirilah. Sebab berbeza pendapat, sudut pandang seputar masalah jika emas dan perak wajib dizakati kerana adanya, maksudnya cukup nisab dia, haul dia, bererti tidak boleh digabungkan sebab beza emas dengan perak. Sama halnya dengan sapi ataupun lembu dengan kambing yang tidak dapat digabungkan dan jika kewajipan zakat emas dan perak ini kerana nilai ekonominya berarti boleh digabungkan. Jadi walau nama wujudnya berbeza namun dari segi nilainya boleh dikategorikan sama. Inilah yang menjadi pendapat ataupun menjadi hujah Imam Malik dalam menghitung nisab dan kriteria riba. Ulama yang membolehkan menggabungkan emas dan perak berbeza dengan nilai tata caranya. Panjang ni tuan-tuan, kita baca sikitlah. Imam Malik berdapat bahawa penggabungan itu dilakukan dengan cara penukaran, yakni dengan cara menjadikan dinar senilai dengan 10 dirham. Boleh nampak tu, 1 dinar 10 dirham dia punya harga dia. Macam tadilah, maksudnya daripada 5 gram tu disamakan dengan nilai dirham tu berapa. Balance pada 5 gram. Kata ada 80 gram, balance daripada 5 gram tu sama dengan dirhamnya berapa. Okey. Orang yang memiliki 10 dinar dan 1 dirham seterusnya. Kedua, sebahagian ulama lain mengatakan dilakukan penggabungan dengan nilai ketika mengeluarkan zakat seperti ketika seorang memiliki 100 dirham dan 9 mithqal yang senilai dengan 100 dirham. Itu kiraan emas tu, dia punya nilai dia. Maka wajib baginya membayar zakat dari keduanya. Dan orang yang memiliki 1 dirham yang semisalnya dengan 11 dan 9 mithqal, maka dia juga diwajibkan membayar zakat dari keduanya. Mithqal ni jenis timbangan tuan-tuan. Macam kita ada mud, kita ada gantang, cupak yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey, semisalnya pendapat seterusnya dan kemudian dibincangkan panjang sangat ni tuan-tuan. Okey, so saya nak pergi isunya ialah pertama, sebelum kita pergi isu ni, isu tentang berbeza akaun. So akaun tu ada ni kita pergi duit dululah. Kan akaun tu ada 5,000, akaun ni ada 10,000, akaun tu ada 8,000. Maka waktu itu mana satu nak dikirakan dia punya cukup haul nisab dia? Kan haul nisab dia yang mana? Adakah yang 5,000 ke, yang 12,000 ke dan sebagainya? Okey. Yang sebahagian para ulama berbincang, yang dikira tu adalah akaun yang last dia masukkan duit itu. Maksudnya start daripada cukup nisab tu, yang terakhir, katalah contoh dikira yang tu 5,800, yang ni sekian-sekian. Sekarang ni ada 18,000. So dia dapat duit mana-mana pun, dia ambil 2,000, dia masukkan pula dalam akaun, maka bermulalah hari ni nisab itu. Nisab tu dah bermula, haul pun bermula pada hari ni dan cukup haul setahun lagi baru dia keluarkan zakat dengan jumlah duit yang dia ada dengan pertambahan yang dia ada tu. Katalah contoh nak bagi cukup nisab tu 20,000. Tapi end of the year dia, ataupun end dia punya nisab tu, haul tu, dia tengok ada contohnya 34,000. Jadi dia terus keluarkan 34,000 lah. 34,000 kali 2.5%. Senang cerita. Kan itu dia punya kaedah. Dia bukan kira yang cukup haul 20,000, 20,000 je lah kira. Kan itu belum cerita lagi kalau dia keluar duit, keluar tinggal 15,000. Yang tu tak ada cukup tak cukup nisab dah. Tak cukup bilangan dah. Kan haul kena kira haul yang baru bila duit tu cukup balik. Itu dia punya kaedah bila mana kita berbincang tentang
akaun yang berbeza. Jadi ceritanya walaupun akaun tu ada dalam Maybank, ada dalam CIMB, ada dalam Bank Muamalat, tapi duit tu cukup, maka dia kena keluarkan zakat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sekarang ni bank, ada jenis-jenis bank macam Bank Muamalat ni pun, saya pun terlibat dulu dalam dia punya nak buat EZ zakat tu kan. EZ zakat tu saya buat kertas kerja apa semualah, kajian apa semua. Lepas tu kita deal dengan pusat zakat dan memudahkan. Maksudnya bila kita dah cukup satu nisab, bank akan ingatkan kita. Bank akan ingatkan kita ni nisab dah cukup. Sama ada kita nak terus approve, dengan kita kata on, kita kata okey, bank yang akan keluarkan zakat ataupun kita sendiri keluarkan zakat. Yang penting bank alert dekat kita. Bank ingatkan kita yang nisab kita dah cukup. Kan ni sama akaun emas, seingat saya dulu pun sekali, tapi mungkin yang lebih jelasnya adalah akaun duit itulah. Akaun duit kita tu, maka kita boleh keluarkan zakat ataupun kita minta supaya approve lah daripada kita kepada pihak bank supaya bank mengeluarkan zakat untuk kita. Jadi macam tabung haji dah tuan-tuan. Tapi ada teknikal sikit lah. Dia kena isi, dia kena apa, dia kena apply dan apa semualah. Dia tak silap saya ada secara online saja ataupun tuan-tuan boleh pergi berurusan di kaunter bank muamalat itu sendiri. Seingat saya first lah bank muamalat, kemudian baru bank Islam, ada bank-bank lain lah yang follow kerana dia memudahkan maksudnya pendeposit untuk mengeluarkan zakat. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua tadi adalah akaun emas. So kita beli akaun emas. Kita beli emas secara bulanan RM10, RM20, RM10, RM20, akhirnya cukuplah satu nisab dalam akaun emas kita. Tapi kita ada 2-3 akaun. Ada akaun emas dengan bank tu, ada akaun emas dengan bank ni. Yang tu pun sama, gabungkan sekali. Gabungkan sekali bila kali terakhir kita membeli emas sehingga cukup haul dia. Cukup nisab dia. Katalah contoh hari ni baru kita beli. Kita ada contohnya ada 78 gram. Katalah contoh. Tiba-tiba kita ada duit lebih ke apa, kita cukup terus beli 10 gram. Dah jadi 87 gram dah. Tadi 78 gram. Jadi dah tambah 10 gram, maka bermulalah kita punya haul dan nisab kita sebab itu bukan perhiasan. Kalau emas perhiasan, kalau tuan-tuan tengok kat sini, ni emas perhiasan, sekejap lagi kita pakai slide ni. Okey, emas perhiasan ialah 800 gram. Kalau tak pakai 800 gram. Kalau pakai 85 gram. Itu kita dah bincang dah pada minggu lepas, tapi ini ada slide-nya, saya tak sempat tunjukkan kerana kita bincang ikut kitab tu kan. Jadi tak apa, nanti lebih jelas seperti mana disebutkan oleh doktor, kita tengok kepada slide nanti insya-Allah. Okey, so isu yang kedua. Isu sekarang ni, satu jenis barang, iaitulah tadi kita kata emas dengan perak. Yang dikeluarkan zakat lah, emas dengan perak. Tapi macam mana pula lembu dengan kambing? Betul juga tadi dibincangkan. Tapi secara umum yang kita sebut, nilai mata wang ini berbeza dengan kambing tadi. Kambing spesies beza. Lembu spesies yang berbeza. Walaupun dia adalah binatang ternakan, tapi zakatnya telah ditetapkan, dikhususkan dengan sebab dia tu adalah binatang. An'am dipanggil. Tapi kalau kita panggil sebagai emas dan perak tadi, sebab dia isu yang berbeza. Contohnya gini. Katalah contoh, kita ada akaun emas. Kan nilainya RM15,000 bersamaan dengan katalah contoh 60 gram. Dalam masa yang sama, kita ada akaun duit. Akaun duit kita tu, tadi ada contoh RM15,000, akaun duit kita tu ada RM20,000. Ataupun ada RM15,000, RM15,000 tak cukup nisab lagi. Jadi sebenarnya kena gabung ataupun tak? Di sini juga perbincangan isu moden. Isu moden kita tentang duit yang ada dalam akaun dan juga emas yang ada dalam akaun. Jadi nak kena gabung ataupun tak? Kalau kita pergi pada PBZ, perbincangan dan sebagainya, kita akan tengok mereka keluarkan pandangan kena gabung. So maksudnya berapa grade emas tu, berapa nilai duitnya, katalah contoh RM15,000. Kemudian dengan akaun simpanan kita ada RM15,000. So ada semua RM30,000. So RM30,000 itu bila cukup nisab dia, sekarang dah cukup nisab, kemudian haul dan kena keluarkan sebanyak 2.5%. Kan sebab dikira mata wang, zakat ataupun duit kertas ataupun simpanan dan sekali dengan emas, maka itu masih dikira barang bernilai dan barang yang diwajibkan zakat, maka disekalikan. Ni kadang-kadang ramai juga orang terlepas pandang ni sebab dia rasa emas tu benda lain. Emas tu benda lain, duit tu benda lain. Emas tu katalah contoh ada 80 gram. Tapi duit dalam simpanan dia ada contohnya 10,000. So dah lebih tu, dah lebih. Kan, tapi kalau pergi kepada PPZ, mereka akan bincang, mereka akan kata macam itulah, maksudnya digabungkan antara simpanan emas dan juga dia punya
akaun yang duit yang ada dalam akaun dia. Ni kita kata salah satu pendapat ni lah yang mereka pakai. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain yang menyatakan dirham boleh digabungkan dengan dinar. Ringgit boleh digabungkan dengan emas, akaun emas ataupun emas yang kita simpan secara fizikal. Dekat rumah kita ke apa kan, ada contohnya 30 gram. Dalam akaun kita ada sekian-sekian. Tapi kalau tabung haji tak payah risau lah tuan-tuan. Tabung haji ada banyak ratus ribu pun tetap dah dizakatkan oleh tabung haji kan. Tapi yang ni yang kita kat bank ni, ada setengah bank ni dia tak sediakan perkhidmatan untuk alert kita pasal zakat. Kan, ataupun untuk keluarkan zakat bagi pihak kita. Jadi kita kena berurusan sendiri dan kena tahu simpanan kita tu dah sampai untuk masa untuk keluarkan zakat ataupun tidak. Okey, itu pendapat pertama Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama yang lain. Pendapat kedua, Imam Syafi'i, Abu Thawr. Imam Syafi'i, Abu Thawr, kita biasa jumpa kan, Abu Thawr ni anak murid kepada Imam Syafi'i sewaktu mana di Iraq. Dia ada Karabishi, ada Za'farani dan ada juga Abu Thawr. Maka dia antara anak murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal, sahabat Imam Syafi'i pun, tapi dia ada mazhab lain lah. Sebab tu diasingkan. Dan kemudian Abu Dawud Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri lah. Mereka menyatakan tak boleh digabungkan perak ataupun emas, dan seperti mana mereka kata tadi, macam lembu dengan unta lah. Lembu ada 29 ekor kan. Unta pula ada 3 ekor. Tu tak kena zakat lah tu kan. Tapi digabungkan. Sebenarnya tak ada pendapat di kalangan para ulama yang menggabungkan binatang ternakan. Tak ada. Kan tak ada. Maksudnya dia memang unta-unta lah. Tak cukup tak payah zakat. Tapi disebabkan emas ni dia special, mata wang ni special, kemudian apa kita kata perak pun special juga. So di situlah perbincangan yang membenarkan untuk digabungkan dan dikeluarkan zakat. Jadi saya rasa pandangan ini lebih baiklah untuk kita ambil, dan juga pandangan PPZ dan sebagainya, Pusat Pengurusan Zakat, menyatakan bahawa digabungkan dan kemudian dikeluarkan zakat. Tak apalah tuan-tuan, kalau kata dah itu maksudnya lebih tu banyaklah tu kita punya simpanan kita tu, akaun emas kita apa, keluarkan zakat, keluar daripada khilaf di kalangan para ulama, kita keluarkan zakat, settle. Kan, maksudnya kita pun dapat pahala, dan kita pun kalau daripada sudut yang lain pun sedekahnya juga, sedekah wajib dan juga zakat itu sendiri. Okey, so habis. Okey, kalau ada persoalan sekejap lagi lah saya buka. Ini panjang cerita dia. Saya nak pergi kepada isu yang kedua. Okey. Masalah isu keempat, apakah dalam nisab disyaratkan adanya satu pemilikan harta untuk dizakatkan? Imam Malik dan Abu Hanifah menegaskan bahawa apabila masing-masing pemilik mempunyai bahagian satu nisab, maka zakatnya harus dikeluarkan oleh masing-masing pemilik. Apabila bahagian masing-masing pemilik tidak mencapai satu nisab, maka tidak wajib baginya untuk zakat walaupun seandainya digabungkan jumlah keseluruhannya dalam mencapai satu nisab. Ini cerita yang orang berkongsi. Nanti saya bincangkan kongsi haiwan, kongsi lembu contohnya. Kan pemilik dia ramai. Contohnya dekat Feda, dekat apa, ada tempat-tempat di kampung tertentu buat perkongsian kambing. Pakat beli ramai-ramai, ada 500 ekor kambing contohnya. Siapa nak kena keluar zakat? Orang pertama ke, orang kedua ke, orang tiga ke macam mana? Kan itu satu isu. Isu yang kedua pula, nisab ini juga dalam pemilikan syarikat, equity. Pemilikan syarikat, saya ada saya invest 10,000, doktor 10,000, Imam Nazir 10,000, semua sekali ada 100,000. 100,000 dah lebih nisab dah. Siapa yang kena keluarkan zakat? Apatah lagi kalau dapat profit, keuntungan. Masing-masing zakatkan ke, lepas agihkan keuntungan, profit, ataupun sebenarnya terus keluarkan zakat? Ataupun bagaimana? Tu di isu dia dekat sini. Okey, so kita tengok dulu. Pendapat yang pertama, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menegaskan masing-masing pemilik mempunyai bahagian satu nisab. Maka zakatnya harus dikeluarkan oleh masing-masing pemiliknya. Contoh ginilah. Katalah dengan profit dengan apa semua, ada keuntungan syarikat 200,000. 200,000 tu bagi 5 orang yang berkongsi tadi tu. Dah bagi 5 orang 5 kongsi, masing-masing keluarkan 2.5. Itu satu isu. Ataupun sebenarnya memang ada hadis Nabi SAW, walaupun hadis tu ada perbincangan lah. Tak apa, kita detailkan dulu. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahawa apabila harta tersebut gabungan lalu mencapai satu nisab, maka wajib dizakati kerana dipandang pada harta yang utuh. Maksudnya dengan sebab penggabungan itu, walaupun pemiliknya lebih dari satu orang. Sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsin awaq ataupun awaq minal warq sadaqah. Tidak ada kewajipan zakat pada emas dan perak yang kurang daripada 5 uqiyah. 5 uqiyah ni 85 gram tu lah dia punya ukuran asas tu. Hadis ni sahih dalam Bukhari dan sebagainya, kita dah sebut sebelum ni. Ukuran ini mungkin untuk difahami bahawa hukum tersebut berlaku jika pemiliknya seorang, namun boleh juga difahami jika pemiliknya lebih dari seorang, seterusnya. Okey. So, kita nak pergi kepada isu harta yang bercampur. Ini emas perhiasan,
kejap lagi lah bila kita masuk emas perhiasan ni okey dah kot kan. Kita dah bincang lepas. Kejap lagi kita nak bincang yang zakat. Okey, ni contoh pengiraan ni. Tak apa, saya habiskan dulu isu ni. Kita baru masuk pada slide. Okey. So dalam nisab ni bilangan lah bergenap untuk dikeluarkan zakat. Katalah contohnya zakat syarikat yang kita kata 5 orang tadi tu, siapa yang kena keluarkan zakat? Tapi sebenarnya dia ada pilihan, dia ada choice. Maksudnya ulama berbeza pandangan pendapat. Sama ada dikeluarkan oleh individu, iaitulah shareholder, ataupun dikeluarkan oleh syarikat sendiri. Maksudnya syarikat ni siapa? Syarikat ni yang diasaskan oleh 5 orang tadilah, yang investor apa semua tadi tu. Kan, shareholder tadi tu. Okey, so ada dua pilihan. Dia tak boleh dua. Dia tak boleh saya pun keluar lepas habis profit, contoh dapat 200,000 bagi 5 orang. Seorang dapat 40,000 lah tak? Kan modal 20,000, untung 20,000 contohnya. End of the year, ujung tahun. Dah bagi. So, sekarang ni dia boleh dua pilihan. Sama ada kita nak zakat secara personal, terus 40,000 tu sekali dengan modal. 40,000 tu sekali dengan modal lepas tolak apa benda semua. Modal dan kemudian tambah profit keuntungan, tinggallah contohnya 25,000. Kan? So 25,000 tu seorang daripada shareholder tadi zakatkan 2.5. Itu maksud dia. Jadi syarikat perlu keluar, syarikat tak perlu dah. So akaun syarikat tu daripada keseluruhan whole account tu dah tak perlu keluarkan dia punya zakat. Itu satu cara. Kemudian cara yang kedua adalah terus dikeluarkan selepas tolak kos gaji pekerja apa benda semua, tinggallah kata daripada 200,000 tu tinggallah contohnya 120,000. So 120,000 darablah 2.5, jadi zakat itu telah pun mengeluarkan syarikat itu telah pun mengeluarkan zakat. Kan, jadi kita kata sama ada salah satu, sama ada shareholder telah divide, telah bahagi, kemudian juga sama ada daripada kita kata tadi tu syarikat itu sendiri. Kan, cuma kalau tanya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili punya pendapat dia kata bukan syarikat yang masuk syurga. Yang masuk syurga tu shareholder, dia kata. Jadi dia lebih cenderung seolah-olah nak bagi tahu shareholder lah yang kena bayar sendiri. Bukan syarikat ke wakil ke apa, sebab syarikat tu satu entiti saja, entiti bisnes. Dia bukan wakil kepada apa-apa, kan? Walaupun dia sebenarnya ada orang yang menegakkan syarikat tu, shareholder apa semua, board apa semua. Tapi dia daripada sudut asalnya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili lebih setuju personal keluarkan. Kan? Ada sebahagian ulama yang lain berpandangan bahawa tak, yang keluar tu cukup syarikat satu. Kan? Maksudnya tidak ada dua zakat dalam satu masa. Kan, dalam hadis riwayat daripada Imam Ibn Majah, tak silap saya, hadis itu statusnya hasan, la zakata fi hadzin sawi, ataupun sawi. Tidak ada dua zakat dalam satu masa. Maksudnya shareholder pun kena keluar zakat, syarikat pun kena keluar zakat. No, salah satu sahaja. Kan, kalau kita di Malaysia ni biasanya zakat syarikat lah. Kan, mudah. So syarikat saja, bank muamalat contohnya, ataupun mana-mana syarikat, bukan shareholder yang keluarkan. Yang keluarkan hanyalah daripada syarikat semata-mata. Itu maksud dia. Okey, itu semua lepas tolak semualah. Lepas tolak kita punya kos apa benda semua, tinggal 120,000, maka 100,000 tu keluarkan zakat dan kemudian barulah ada profit, keuntungan, profit sharing dekat situ. Okey. Itu satu isu. Isu yang kedua, binatang ternakan. Kan, contoh macam Fedah, macam kampung tadi tu ada 100 ekor lembu. Tuan dia ada 5 orang contohnya. Kan, ataupun ada 10 orang ke contohnya lah, bergabung-gabung itu kan. Jadi lembu tu dah ada, ni dipanggil mukhalatah. Dalam mazhab Syafi'i ada bincang dan mazhab lain. Zakat haiwan yang bercampur pemilikan. Kalau lembu campur kambing, tu cerita lain tu. Kambing-kambing lah, lembu-lembu. Ni pemilik dia. Pemiliknya ada 5 orang. Katalah contoh kat sini doktor ada 20 ekor, Imam Nazir ada 20 ekor, saya ada 20 ekor, semua-semua cukup. Maksudnya dah lembu, nanti kita akan tengok nisab dia dekat slide saya, iaitulah 30 ekor. Kambing 40 ekor. Dan berapa kena keluarkan. Jadi itu dah lebih. Jadi macam mana isu dia? Maka para ulama berbeza pandangan pendapat juga. Kan? Sebab pemilikan tu tidak sempurna. Kalau kita agihkan contohnya sekian, maka setiap orang ada 20,000, 20 ekor. Jadi 20 ekor belum sampai dia punya nisab. Jadi bila gabungkan jadi 100. Jadi adakah perlu nisab? Maka kebanyakan majoriti para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i menyatakan zakat mukhalatah harta ataupun kambing, lembu yang bercampur, maksudnya lembu tapi bercampur pemilik dia, kambing bercampur pemiliknya ramai, maka dizakatkan terus sekaligus. Dizakatkan terus sekaligus, iaitu apa dia? Zakat ikut bilangan dia. Nanti kita bincanglah berapa, kalau 100 berapa kena zakat dia, kalau 60 ekor berapa dan seterusnya. Okey.
So itu pandangan yang dipegang oleh kebanyakan para ulama tentang isu lembu tapi tuan dia ramai. Tapi nisab dah lebih bila digabungkan, dikumpulkan. Tapi ada juga setengah orang dia tak setuju dengan pandangan tu. Dia kata kita kena keluarkan bahagian masing-masing. Maksudnya kita bagi ni 20 ekor je seorang. Kalau 20 ekor tuan-tuan, rasanya tahun bila nak zakat tu? Kan di situ pula perbincangan dia. Berapa lama nak tunggu zakat tu? Nak sampai ke 10 ekor lagi tu? Maka sebab tu digabungkan saja. Bahkan zakat pun bukannya sampai hilang 3-40 ekor tuan-tuan. Silap-silap seekor, 2 ekor pun paling tinggi macam tu. So syarak pun ambil kira lah. Kan benda-benda nak berkembang. Sebab tu unta 5 ekor. Kan unta 5 ekor sebab unta ni payah nak besar. Kemudian bukan keluar unta. Bukan zakat dia unta seekor kalau dah 5 ekor. Oh zakat dia kambing ke lembu ke. Nanti insya-Allah kita detailkan. Okey. So kita pergi dulu kepada slide. Okey, ni contoh zakat dulu yang saya tak tunjukkan kepada tuan-tuan. Okey, so ini berat emas disimpan jika melebihi nisab. Kan, kali dengan harga emas masa lah berapa kan? Kalau hari ni 261 ke, 260 ke, kali dengan 2.5. So berat emas dipakai, ini sebagai contoh sekiranya jumlah emas disimpan dalam tempoh setahun ialah 200 gram, maka berat emas dipakai, ni dipakai cerita dia, emas dipakai. Kan, dan ada juga emas yang tidak dipakai. So kalau yang tak dipakai tadi 85 gram kan, kita dah bincang sebelum ni. Kalau yang dipakai, yang tak dipakai adalah 800 gram tadi tu. Ni. Mana tadi? Ni. Okey, 800 gram. Ini ikut negeri lah, macam wilayah kan Selangor juga. So ini cara kira dia. Berat emas dipakai, ni sebenarnya tuan-tuan boleh tengok je dekat website dia. Kan boleh masuk kat situ. Berapa jumlah, berapa apa, tu boleh kira. Macam harta pusaka. Kalau harta pusaka, ramai kadang-kadang orang tanya kan. Sebenarnya ada website. Tak silap UiTM dah buat website. Kita masuk situ, siapa yang masih tinggal? Datuk ada lagi tak? Mak ada lagi tak? Kalau suami meninggal, isteri ada berapa orang anak? Lelaki berapa, perempuan berapa? Boleh masuk dah. Kemudian tekan je, terus dapat 1/6, berapa bahagian 1/4 dan sebagainya. Mudah dah sekarang ada app yang seperti ini. Ini pun sama jugalah. Okey. So seterusnya emas pelaburan tadi pun kita dah bincang dah pada minggu lepas, fizikal kan. Jadi tuan-tuan tengok pada slide tu je lah. Ni KWSP. So kita nak masuk kepada zakat wang simpanan pun kita dah bincang. Kan ni tambah akaun kan. Akaun A, akaun B, akaun C semua kan. Tu tuan-tuan tengok tu. Ni antara benda yang kita bincangkan tadi. Tuan-tuan boleh tengok dalam slide tu lah. Okey, bank telah tunaikan zakat. Tengok yang kita sebutkan tadi. Zakat KWSP pun kita dah bincang sebelum ni. Sekejap. Okey. Saya nak pergi kepada zakat haiwan. Ni tu tuan-tuan tengok lah. Boleh tengok je terus dalam slide. Ni ICNA pun semua ni pun. Okey. So kita nak pergi zakat pertanian. Zakat peternakan, zakat saham. Zakat pertanian pun kita dah bincang lah sebelum ni. Tanah yang disiram dengan air hujan kan. Zakatnya berapa? Zakatnya ialah 10%. Zakat yang mana 10%. Zakat yang mana ada pekerja. Dia sini kena siram, kena angkat air, kena buat piping dan sebagainya. Maka semua tu termasuk yang kita panggil sebagai 5% saja yang perlu keluarkan zakat. Pertanian jenis apa kan, kurma ke apa semua kita dah bincang. Jadi hari ni kita nak masuk kepada zakat haiwan. Okey, sekejap. Okey, zakat peternakan. Kita masuk dulu sikit kat sini, nanti kita bincangkan. Okey, sebelum tu, tiada pula zakat sebelum kita pergi unta tu, zakat haiwan tu sikit nisab dan kewajipan zakat tambang. Tambang ni bukan tambang bas. Tambang ni maksudnya harta yang dijumpai zakat ke emas ke apa ke dekat dalam tanah. Dekat dalam tanah. Contohnya kita berkebun ke apa, gali-gali kelekung kan. Tengok lah 2 kilo emas. Contoh kan. Ataupun perak contohnya. Itu macam mana? Kalau daripada sudut undang-undang wilayah tanah persekutuan, dia punya undang-undang dia tuan-tuan. Kalau ikut hukum fiqh, ada dia punya hukum dia. So kita baca dululah. Dalam permasalahan kelima isu ni, isu rikas, dipanggil rikas ni barang yang dijumpai emas ke apa ke, berbeza pendapat ulama tentang nisab dan kewajipan zakat barang tambang ataupun barang dijumpai itulah. Imam Malik dan Imam Syafi'i pendapat adanya nisab. Tetapi perbezaan pendapat keduanya terletak pada ketetapan Imam Malik yang menilai tidak mensyaratkan haul, sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan.
mereka juga tidak membezakan pendapat yang mewajibkan keluar adalah 2.5, 2.5. Ada pun pendapat Abu Hanifah tidak berpendapat adanya nisab ataupun haul, dan yang wajib dikeluarkan untuk zakat adalah 1/5. Sebab perbezaan pendapat apakah rikas mencakupi barang temuan, barang yang dijumpa ataupun bagaimana. Nabi SAW sebut wa fir rikazi al khumus. Kan zakat rikas ada 1/5. Kalau khams tu 5, kalau khumus 1/5. Kan. Ashab meruayatkan, Ashab ni murid Imam Malik menyatakan bahawa barang tambang ataupun barang temuan itu yang ditemukan tanpa usaha dinamakan rikas dan wajib dikeluarkan zakat 1/5. Sebab beza pendapat ulama dalam hal ini, adakah kerana perbezaan mereka dalam hal petunjuk lafaz, dan ini termasuk salah satu dari sebab beza pendapat secara umum yang kita pernah bahas sebelum tentang isu berkaitan dengan emas. Okey. So ceritanya, rikas ni adalah barang, dia satu dipanggil luqatah. Luqatah ni barang bernilai juga, tapi kita jumpa kat tepi jalan, kita jumpa kat padang bola sepak, contohnya kan RM50 ke 50 sen. Tuan-tuan ingat tak masa kecil-kecil dulu? Jumpa duit, pergi pangkah kat situ kan. Tu apa punya khurafat pun tak tahu. Dia kata nanti bukan sebab apa, pangkah ni supaya duit kita tak hilang pula. Kan, macam-macam lah khurafat dulu-dulu kan. Tapi sebenarnya itu benda yang tak ada asal usulnya. Kan. Cuma yang ada asal usul, Islam menceritakan bahawa dia adalah luqatah. Luqatah ni barang temuan yang bernilai kita jumpa. Macam duit tadi ke, macam emas ke, rantai. Kan tuan-tuan perasan tak kalau pergi bercuti kat mana-mana pulau, dia orang ada mesin tu kan. Mesin tu kan dia cari untuk detect besi. So ada orang guna, dia pakai, dia ada bunyi, adalah bunyi-bunyi tertentu yang menyatakan kat bawah tu ada jenis logam. Dia pun gali kadang-kadang jumpa emas. Orang mandi, tuan-tuan, seronok sangat mandi. Kan rantai tak ke mana, gelang kaki tak ke mana. Kan jadi dia hilang lah. Sebenarnya dia termasuk dalam luqatah. Luqatah ni dalam riwayat Imam Muslim dan fiqh semua 4 mazhab bincang, ada syarat-syarat dan cara-caranya. Itu bab luqatah kan. Tapi ceritanya panjanglah, saya ringkaskan. Jadi luqatah ni pertama dia hak milik orang. Walaupun kita jumpa barang tu, dia tetap asalnya hak milik orang. Itu pertama yang kita kena letak. Hak tu yang dalam hadis Muslim, dalam hadis Abu Daud semua letak dulu pertama milik orang. Kemudian yang kedua, kita ada iklan pula. Iklan berapa lama, diiklankan selama setahun, iklan pada, katalah contoh ambil setahun, iklan dekat Facebook, dekat apa, kita sebutkan ciri-ciri tu. Contohlah kita jumpa wallet ke dekat RNR dekat apa kan. Itu juga barang temuan. Kita tak boleh jadi hak kita kena pulangkan balik. Samalah emas ke apa benda semua. Sebab kita tahu dia mesti ada pemilik dia. Melainkan seketul tu, kan, tuan-tuan jumpa sekilo, itu yang kita nak bincang ni. Tapi sebelum tu, kan, luqatah tu. Maka ada syarat-syarat dia. Sebab tu jumhur majoriti ulama mereka menyatakan lepas iklan setahun apa semua tu berdasarkan hadis Muslim tu, kemudian disimpan sebagai hutang. Maksudnya kita boleh gunakan emas ke apa semua, kita boleh pakai bagi perempuan lah kan, dia suka bentuk roti ban ke, bentuk apa ke kan, pulut dakap, tak pulut dakap ke apa ke benda kan, macam-macam design petai ke, design apa mata petai ke apa kan, design lipan ke, macam-macam lah kan, design lipas ke, macam-macam jenis tuan-tuan. So guna, pakai, kemudian tiba-tiba yang dia iklan dulu tu kan dekat Facebook, dekat apa tu, dia kata ada ciri-ciri dia dah. Dia kata, seingat saya pun saya masih simpan lagi resip apa semua tu, saya beli 12 gram contohnya. Berat betul tu tuan-tuan, 12 gram contohnya kan, ataupun 15 gram. Timbang-timbang betul 15 gram. Dia sebut dah ciri emas dia tu, memang saya punya gini-gini, saya beli kat sekian-sekian, hilang, dan memang betul dia punya lah. Maka waktu tu kita kena pulangkan. Kena pulangkan. Cuma mazhab Syafi'i dan majoriti ulama lain menyatakan, waktu kita iklan tu ada kos. Kita nak cas. Kos kita jaga ke, kos kita iklan ke, kos apa ke, boleh minta kat dia. Boleh cas kat dia. Contohnya kita kata ni nilai ni 5,000, tapi saya ni buat FB ad, contoh kan, iklan kat surat khabar ni dah habis 500. Jadi kena pulang. Sebab itu sebagai satu iklan yang mana untuk dia bertemu balik dengan tuan dia, dan tuan dia tu pemilik asal kena bayar kos-kos yang ada tu. Itu satu isu. Isu yang kedua pula, katalah contoh lepas 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tak ada orang yang apa kita kata yang menuntut. Mazhab Syafi'i agak keras sikit ataupun agak strict sikit dalam isu ni. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa akhirnya dia bukan jadi pemilik orang tu. Dia kena diserahkan kepada Baitul Mal ataupun tempat-tempat tertentu sebagai dana awam. Dana awam. Dia tak jadi milik peribadi. Tapi saya ingat kalau kita jumpa, kita tak ambil pandangan mazhab Syafi'i lah. Kok dalam bab ni kita ambil pandangan mazhab lain lah. Abu Hanifah antara pandangan yang
agak luas. Imam Abu Hanifah kata tak ada orang tuntut sampai bila-bila tak ada orang tuntut, kita punya. Tu mazhab Imam Abu Hanifah dan cenderung juga pada pendapat Imam Malik. Pandangan mazhab Malik. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, antara yang lebih kuat lagi mazhab Syafi'i menyatakan tidak dibenarkan untuk jadi hak milik tapi jadi hak milik awam. Maksudnya bolehlah nak bagi dekat masjid ke, nilai dia kan, nak buat masjid ke, bangunan ke apa, dia jadi hak milik awam bukan hak milik peribadi. Abu Hanifah hak milik peribadi selagi mana tak ada orang tuntut. Katalah contoh, dah habis dah. Ni biasa berlaku tuan-tuan. Apa dia? Ayam, lembu terlepas kadang kan. Rupanya kampung sebelah punya. Kita dah sembelih dah. Contoh dah kan. Itu dikira sebagai luqatah juga. Barang temuan yang bernilai. Lembu tu tak dah iklan dah. Dah setahun dah iklan. Tak tahu siapa punya. Kan? Rupanya tuan dia pun entah hilang ingatan. Hilang ingatan yang dia ada lembu contohnya. Dah setahun iklan. Tak jumpa sekian-sekian. Tahun yang keseterusnya, baru tuan dia kembali ingatan. Sedar balik. Dia kata, saya ada lembu namanya Kamil. Contohnya kan. Jadi lembu ni, saya bela dan terlepas. Kita dah kenuri dah tuan-tuan lembu tu. Maka mazhab Syafi'i menyatakan kita kena bayar nilai harga tu. Kena bayar. Sebab nanti kalau kita bela, kita apa semua, kita boleh charge. Kita boleh ambil kan tadi, kita sebutkan tadi. Tapi, dengan sebab barang temuan tu, kita jumpa, sebab kita tahu ada pemiliknya, maka pada waktu itu, kita kena ganti. Jadi mazhab Syafi'i agak berjaga-jagalah dalam bab ni. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tadi dah sembelih lah, tuan-tuan, bismillah ajalah. Tapi mazhab Abu Hanifah pun kata kalau ada orang tu tuntut balik, kena pulang balik. Walaupun dah habis dah tadi, kena pulang balik sebab isunya ada orang tuntut. Dan memang betul hak tu dia punya. Cerita yang Imam Abu Hanifah kata tadi jadi hak dia bila tak ada orang tuntut. Sampai sudah tak ada orang tuntut. Kan, yang tu ya halal. Bismillah kan. Itu dia ada dua isu yang berbeza antara tuntut ataupun dengan tidak tuntut di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i tetap tuntut ke, tuntut pulang, tak tuntut jadi harta, jadi masyarakat punya, kita kata apa, CSR lah kan, buat apa-apalah dan jambatan ke masjid ke dan sebagainya. Okey, isu sekarang ni dia bukan barang ada pemilik tadi. Yang memang tak tahulah zaman orang cerita harta Qarun. Harta Qarun tuan-tuan takkan sampai ke Malaysia. Qarun tu dekat Mesir. Haman punya harta ke Qarun ke apa kan. Tu cerita dekat Mesir. Cerita kat Mesir tu harta dia kat sana. Mana ada sampai harta ke Malaysia. Kan jadi tak panggil harta, walaupun orang kita panggil harta karun kan, tapi sebenarnya harta Qarun yang tenggelam tu kan dekat Mesir tu. Tapi hakikatnya kalau kita jumpa contohnya sekilo, tiba-tiba lah kan, 2 kilo emas ke perak ke ataupun apa, bauksit ke, itu benda lain tuan-tuan kan, ceritanya lah. So kita jumpa emas, perak apa semua tu, adakah ia dikira sebagai milik kita sebab tanah kita kebetulan baru beli kat tanah Batang Kali, contohnya beli 2 ekar nak buat kebun, contohlah. Lepas tu beli-beli, bersih apa semua, tiba-tiba nak gali buat parit ke apa, dapat. Kan contohnya 80 gram, contohnya 100 gram, contohnya lah emas seketul dekat batu contohnya, ataupun masih solid lagi kan, macam emas lagi, memang emas lah betul. So waktu tu macam mana dia punya isu dia? Pertama, adakah milik kita ataupun milik kerajaan ataupun bagaimana? Saya tuan-tuan bab ni sampai kesudah saya tak jumpa dia punya solusi dia, sebab mana-mana ikut undang-undang persekutuan, mana-mana barang temuan tadi walaupun dekat tanah kita, kan tanah kita ni kan pajak, rumah ni 99 tahun apa benda semua ni kan, dia ada sekian-sekian, kemudian kena renew balik dan seterusnya lah, walaupun kita beli rumah tu. Tapi isunya tentang tanah tu. Jadi mereka menyatakan bahawa kalau ikut undang-undang persekutuan, setiap yang berada di bawah sejengkal ataupun adalah dia punya ukuran tertentu tu berapa meter, itu adalah hak milik persekutuan. Sekilo tadi tu hak milik persekutuan. Mesti orang kita lah ni kan tak ada juga kan dengar dekat luar, mesti setengah orang kata saya ambil pandangan mazhab Syafi'i. Betul, mazhab Syafi'i menyatakan yang jumpa dekat tanah kita, betul-betul tanah kita, milik kita. Itu mazhab Syafi'i daripada sudut hukumnya. Tapi daripada sudut undang-undangnya, berapa pusing tu nak kena ni kan. Tapi kita kata itu atas budi bicara kerajaan persekutuan untuk memberi kita nilai-nilai tertentu. Kalau dia nak bagilah, adalah nilai-nilai tu sebagai kita punya, kita kata sagu hati lah kan. Tapi sebenarnya adakah kita nak macam tu? Kita kata, kalau macam ni saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i semua saya punya. Okey. So itu ceritanya. So saya tak jumpa mana satu dia punya apa kita kata, kalau contohnya judi halal bila ada lesen, judi haram bila tak ada lesen. Agama haram belaka. Itu mudah kita ikut haram belaka. Yang ni ceritanya nak ikut mazhab Syafi'i ke ataupun majoriti para ulama kata boleh ambil kita punya tanah kita ataupun ikut undang-undang. Pematuhan kepada uli amri. Saya tak tahulah tuan-tuan dalam bab ni dia payah sikit mana satu kan. Cuma saya nak ceritanya isu ni.
isunya adalah bila kita jumpa tu, katalah contoh kita ambil kita punya kan, contohlah kan, ataupun sebenarnya undang-undang lah kan. Tapi kita dapat tu, ataupun kita bagi dekat kerajaan persekutuan bagi kita contohnya 10%. Katalah harga nilai tu 100,000, bagi kepada kita contohnya 10% ke 20% ke, adalah 20,000 contohnya 20%. 20,000 kena keluar zakat dah, kena keluar dah. Dah cukup haul dah, cukup nisab dah. Dah cukup nisab. Tapi haul, di sinilah berbeza pandangan pendapat. Kebanyakan majoriti para ulama tidak menetapkan haul dan nisab. Bukan majoriti, maksudnya sebahagian tidak menetapkan haul dengan nisab. Siapa dia? Iaitulah Imam Abu Hanifah tadi, tidak berpendapat nisab ataupun haul. Maksudnya kalau jumpa 10 gram sekalipun, jumpa 15 gram sekalipun, tetap 1/5 kena keluarkan zakat. Daripada jumlah 15 gram, 20 gram yang dia jumpa tadi, yang ditemui tadi. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat di kalangan mazhab Imam Syafi'i tidak mensyaratkan haul, dan majoriti ulama tak mensyaratkan haul. Maksudnya mereka mensyaratkan pada nisab. Nisab ni maksudnya kalau bawah 85 gram benda yang kita jumpa kat tanah kita tu, tak perlu zakat lah. Kalau atas pada 85 gram, kalau emas ke apa kita jumpa tu kan. Tapi dia bukan semestinya emas. Katalah contoh kita jumpa apa-apalah tembaga ke yang besar kan, nilainya tu 20,000, 30,000, ataupun petroleum ke, mana ada petroleum kat atas tanah kan, ataupun kita jumpa apa lagi, bauksit ke kan, apa titanium ke, apa-apalah jenis-jenis besi-besi yang ada ni kan, timah ke contohnya, jumpa satu gunung besar kan, dekat tanah kita 1 ekar tu, suku ekar tu timah belaka, contoh jual tu mahal tu tuan-tuan. Jadi macam mana? So hasil jualan itu, kalau ikutkan rikas ini, kan, jadi barang temuan berupa emas ke apa semua ni, pandangan yang kedua tadi kita kata, pandangan pertama tadi kata jual tu dengan nilai yang kita dapat tu, so terus waktu tu tak perlu dah berapa ringgit ke berapa-apa, terus zakat. Katalah contoh emas tu jual dapat 200, dapat 1,000. So terus keluar 1/5%. 1.5 lah. 1/5 daripada bahagian tu, maka 1/5 dalam berapa? 200 contohlah kan. Kan. Jadi berkurang juga kan 200 contohnya. So kena keluarkan 1/5. So bila dah keluar 1/5, itu pandangan Imam Abu Hanifah. Maksudnya tak perlu tunggu setahun, tak perlu cukup haul, maka keluarkan. Okey. So kalau cukup haul macam mana? Kalau cukup nisab macam mana? Kita kata contoh tadi, kalau kita jual timah ke bauksit ke apa tadi tu lebih pada 20,000. So bersamaan dengan 85 gram kalau kita jumpa tok emas. So kalau dah dalam keadaan macam tu, maka di sisi mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan nisab je. Maksudnya 85 gram ke atas, 20,000 ke atas nilai yang kita jual daripada benda yang kita jumpa kat tanah kita tu, kan, maka semua itu dikira sebagai dikira sebagai nisab saja, cukup, tidak dikirakan haul. Maksudnya hari tu kita jumpa, lepas jual ke apa ke, maka kita kena terus zakat 2.5. 1/5%. Tu zakat dia. Okey, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga pula menyatakan bahawa Imam Malik, Imam Syafi'i, pandangan ketiga pula beza sama ada nak mensyaratkan haul ataupun tidak tadi tu kan. Tapi kita kata yang dipegang oleh majoriti para ulama ni juga di pusat zakat ke apa benda semua, mereka tak mensyaratkan haul. Kan, maksud berjumpa. Sebab ni jumpa, bukan kita memang pergi cari ke, memang kita usaha kena tanam emas ke kan, kena letak baja ke emas tumbuh, tak ada. Dia memang kita jumpa. Kan, jumpa tiba-tiba. Ni bukan luqatah pemilik tadi kan, beza tu. Ni rikas masuk kat tanah kita. So waktu tu kita kena keluarkan zakat terus tanpa mensyaratkan haul, yang penting cukup nisab. Okey, so habis tentang zakat berkaitan dengan harta barang temuan di dalam tanah milik kita. Okey, ada persoalan tak setakat ni sebelum kita pergi zakat haiwan? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz beritahu tentang kita ada 100,000, lepas tu kita berniaga, so kita untung 20,000, so 120,000. Adakah zakat 120,000 ataupun zakat pada keuntungan sahaja? Okey, kalau isu kita berniaga sebagai modal dalam bentuk duit. Modal dalam bentuk duit dan kita simpan. Sebab kita nak rolling untuk modal tahun akan datang pula dan sebagainya. Maka kalau kita ikut pusat zakat, maka mereka zakatkan terus 100,000 dengan 20,000 profit keuntungan. Terus keluar 2.5.
Kan sebab dia bukan macam bangunan, dia bukan macam meja, dia bukan macam komputer. Yang tu memang aset yang kita gunakan untuk muntage. Muntage ni maksudnya untuk kita keluarkan produk. Kan, nak keluarkan produk apa semua, yang tu tak perlukan zakat, peti ais ke apa ke yang kita gunakan, mesin dobi, washer mesin apa semua, mesin pengering kan, dryer, yang tu tak perlu keluarkan zakat. Tapi nilai yang ada kita simpan tu, kan nilai ada kita simpan tu 100,000, maka waktu tu tambah dengan profit keuntungan, maka zakatnya adalah 120,000, maka darab 2.5. Itu kaedah dia lah. Dia maksudnya lepas tolak semua benda. Lepas tolak kos upah, lepas tolak kos sekian-sekian, kos api, kos apa benda semua tu, keuntungan semata-mata dengan profit, dengan apa modal, maka dikeluarkan zakat 2.5. Itu dia punya kaedah dia yang disebutkan dalam isu berkaitan dengan pusat zakat dan sebagainya. Wallahu a'lam betul. Okey, ada soalan lain? Soalan kedua, kita biasanya kalau kita bayar zakat kepada apa tu, badan NGO, contoh dia banyak kan, kita bayar 10,000 ke, so adakah setengah orang cakap kena bayar kepada pejabat zakat sebab dia akan agih kepada asnaf. So kalau kita bayar direct kepada NGO niat zakat, so macam mana dikira tu? Adakah dikira zakat ataupun dikira sedekah? Okey, dia dua isu kat sini. Isu yang pertama adalah kita isu membayar zakat selain daripada pusat zakat tu, isu yang pertama. Isu yang kedua, adakah dikira sebagai zakat sebab kita tak bayar kepada asnaf. NGO mungkin akan agih kepada asnaf, tetapi macam mana pengagihannya, siapa dan seterusnya. Isu-isu yang kedua. Tambah pula satu lagi, isu yang ketiga ialah daripada sudut kita panggil sebagai apa ni, berkenaan dengan pulangan zakat. Maksudnya, boleh tak kita bayar pada PBZ, kemudian PBZ bagi 1/3 ke apa daripada zakat yang kita bayar, kita agih sendiri. Itu 3 isu. Okey, pergi isu pertama. Isu pertama ni sebenarnya pusat zakat semualah dekat Malaysia ni, memang mereka akan kata daripada sudut undang-undang syariahnya apa benda semualah, adalah dia punya akta-akta tertentu, memang kena bayar pada pusat zakat. Memang kena bayar pusat zakat. Sebab apa? Dia punya isunya adalah berlaku bila mana nak pengagihan kepada asnaf. Pengagihan kepada asnaf itu nak betul-betul menepati ciri asnaf yang diluluskan oleh pusat zakat. Kita tengok mungkin orang susah, tapi sebenarnya pusat zakat lagi perinci. Kalau kita minta butir peribadi orang tu, dekat mana duit berapa, gaji berapa, kad penalan, memang dia tak bagi. Tapi kalau pusat zakat sekadar dia punya nak buat kajian, pusat zakat kan, pusat zakat memang kena bagi semua detail. Berapa pendapatnya, berapa dia punya ni, sekian-sekian anak, berapa semua. Tapi kalau kita mungkin dia ada benda yang tak berapa telus lah kot. Nak masukkan dia tu sebagai asnaf. Maka di situlah sebab kenapa kena bayar ke pusat zakat. Jadi ceritanya, bila kita bayar kepada NGO, dia isu uli amri tu. Isu uli amri. Kalau NGO itu adalah satu yang amanah dalam menguruskannya, tak ada isu. Maksudnya dia pun tahu pusat zakat, mungkin juga dia ambil list asnaf daripada pusat zakat, dia agihkan pula, tengok pula keperluan di mana di situ dan seterusnya. Kan, berkala pula contohnya sampai dia boleh berniaga ke pula asnaf tu, ada pendapatan sendiri, pendapatan tetap contohnya. So dekat situ. So kalau bagi pada NGO, bagi saya dari sudut hukum asasnya boleh je. Selagi mana, harus je. Selagi mana dia betul lah tepat nak bagi apa semua tu. Perancangan dia tu untuk fisabilillah ke, untuk dakwah ke, untuk apa ke, yang betul-betul termasuk dalam ruang lingkup asnaf yang 8 tu. Tapi isunya bila terikat dengan undang-undang tu, enactment yang telah disebutkan di dalam pusat zakat tu, maka kena bayar kepada pusat zakat. Dia isunya taat pemerintah je lah kat situ. Isu taat pemerintah, uli amri, yang mana dia merupakan salah satu benda yang kita kena taat. Cuma kadang-kadang dia ada isu yang ketiga saya sebutkan tadi, kita sebenarnya boleh ambil balik. Kita bayar, kita declare berapa zakat kita bayar, katalah contoh 100,000. Kan ada sebahagian minta 50%. So 50% tu dia ambil kata contoh 50,000 untuk diagihkan sendiri. Yang ni dia nak bagi saudara mara dia ke yang fakir miskin ataupun nak bagi kepada NGO, nak bagi kepada apa, dia boleh ambil 50%. Maksudnya 50,000 yang dia 100,000 yang dia zakatkan tu, 50,000 pusat zakat urus, 50,000 dia urus sendiri. Nak bagi pada NGO ataupun apa. Saya ingat isu yang ketiga tu lebih okey kot. Untuk kita merungkaikan ke isu tak taat pemerintah, isu telah ada undang-undang apa semua, kemudian isu kita bayar tu ada pula something yang kita rasa tak okey. Kalau bayar kepada NGO, macam mana cara pengurusan, kita yakin kadang dengan NGO, tapi ketelusan pengurusan, kan dia punya audit ke apa ke, itu isu lain pula. Dia babit pula isu yang berangkai-rangkai.
Tapi kalau kita bayar pada pusat zakat 100,000 ataupun 20,000 zakat kita ambil 50% 10,000, kita boleh agih sendiri. Dan pusat zakat memang bagi pun tak ada masalah. Kita boleh agih sendiri untuk kita buat CSR kita sendiri kepada asnaf, fakir miskin dan seterusnya. So saya ingat cara yang ketiga itu, zakat kita yang banyak tu, kan yang maksudnya kita ada 20,000 30,000 tu, maka yang tu lebih merungkaikan isu tak taat pemerintah, isu NGO tadi, maka isu ketiga tu selesai saya ingat. Kita bayar pada pusat zakat dan ambil balik pulangan 1/3 ke 50% ke dan kita agih sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Sama doktor. Ada persoalan lain? Ustaz, Okey. yang Datuk cakap perniagaan tadi, jadi nak confirm sikit dan maknanya kalau kata kita guna katalah macam Ustaz bagi contoh 100,000 kan, kata dia guna sebagai modal, lepas tu dia gunakan untuk beli inilah kan, beli tools ke, beli perabot ke, beli apa-apa lah kan, dia dah berkurang kan. Maintain ke apa semua kan? Lepas tu bila sampai ke hujung tahun mungkin ada cash yang generate kan. Jadi maknanya dia campur 100,000 ke atau dah tolak dengan aset tadi? Okey, aset tolak awal-awal. Aset tak masuk. Okey. Aset tu tak masuk. Yang ada cuma kita punya cash yang bernilai dalam bank kita tu, yang mana sebagai modal, itu semua dah tolak semua dah. Kita punya mesin, utility apa semua tu, pekerja dan sebagainya. Dan ada balance. Katalah contoh daripada 1,000 adalah 30,000. Profit kita 20,000. So 30 campur 20, semua sekali 50,000. So 50,000 tu darab 2.5. Itulah kaedah dia. Okey, yang satu lagi Ustaz, yang bila Ustaz sebut yang pembahagian kepada shareholders kan. Lalunya profit tu dia bagi ikut dividen kan. Jadi mungkin bukan semua cash tu diberi kepada shareholder kan, bukan semua bagi kepada bentuk dividen, ada yang cash yang keep ni dalam company kan. Dia profit je. Profit. So jadi maknanya kalau kata pakai method yang kedua tadi, maknanya shareholder yang keluarkan, jadi mungkin tak complete kan dia punya ni total ni. Sebab tu sebahagian pandangan di kalangan para ulama, bila mana duit cash itu kekal, maka kekal dekat situ dia tak dizakatkan lah, sebab dia duit syarikat, bukan duit shareholder, bukan duit sendiri. Dan kemudian profit saja dizakatkan. Katalah dapat 30,000, 30,000 saja dizakatkan. Sebab tu pandangan yang lebih kuat pusat zakat apa semua ni menyatakan bahawa nak senangnya, pemudahkannya, iaitulah syarikat tu mengeluarkan zakat. Walaupun Syekh Dr. Wahbah Suhaili tak setuju tadi, tapi bila syarikat keluarkan zakat, senang. Semua sekali harung, shareholder apa benda semua, berapa baki yang tinggal, maka tak perlu shareholder untuk fikirkan dan just mereka dapat profit keuntungan setelah dikeluarkan zakat. Itulah maksudnya kalau syarikat sendiri yang keluarkan zakat, maka lebih mudah, tak perlu kepada shareholder, sebab nanti ada pula dia punya modal tu nak kena apa semua kan. Jadi leceh lah, payahlah nak kira tu, maka terus dikeluarkan oleh syarikat. Walaupun pandangan itu Syekh Dr. Wahbah Suhaili tak setuju, tapi kebanyakan ulama lain setuju. Pusat zakat kita pun macam itulah, dikeluarkan oleh syarikat. Sebab tu kita akan tengok zakat syarikat kan, zakat Maybank syarikat lah tu, zakat sekian-sekian, zakat Takaful, zakat PNB, apa-apa semua, kan, zakat Telekom contohnya. Itu zakat yang telah pun dikeluarkan setelah mana pengiraan yang kita sebutkan tadi. Maka itu lebih senang dan juga lebih teratur dan juga senang nak kira lah daripada sudut zakat itu sendiri. Wallahualam. So keluar syarikat keluarlah lebih mudah. Syarikat sendiri yang mengeluarkan zakat. Dan juga satu lagi, dia sebagai galakan juga, bila mana TM keluarkan 1.3 juta zakat, Maybank keluarkan sekian-sekian zakat, maka syarikat lain pun ialah yang sebagai seorang Muslim kan, maka dia punya antara mindset dia adalah dia nak keluarkan zakat syarikat. So sebagai galakan juga. Kalau individu yang keluarkan nampak macam takkan nak kata ni shareholder yang keluarkan, taklah kot. Mungkin dia akan kata zakat datuk sekian-sekian, zakat Tan Sri sekian-sekian. Jadi macam tak apa-apa ni lah pula kan. Jadi isunya lebih baik kepada zakat syarikat. Okey, terima kasih pada persoalan. Aset-aset yang tidak cair macam tanah yang sama dia diusahakan ataupun tak diusahakan, kita kena keluarkan zakat atas value tanah tu ke tak perlu? Okey, kalau tanah kita beli memang usaha ataupun tidak, tak perlu keluarkan zakat. Tak perlu keluarkan zakat. Yang dikeluarkan zakat adalah hasil daripada usaha kita, tanaman apa semua tu kan. Tu zakat perniagaan pula. Maksudnya hasil dia. Tapi bila tanah itu dia beli bukan tujuan nak berkebun ke apa. Tujuan dia jadikan sebagai property dan akhirnya harga tinggi nanti dia memang beli jual.
maka yang tu dia kena keluarkan zakat. Dia kena keluarkan zakat di atas nilai tanah tu, sebab tanah tu sebagai aset yang dia nak jual. Bukan dia nak buat berniaga ke apa. Tapi kalau itu sebagai, dia ada dua isu. Satu nak jadikan sebagai dia punya mesin, kan, macam kita pejabat semua, mesin apa semua. Masuk tanah tu sebagai tempat dia bercucuk tanam, nak hasilkan tanaman apa semua. Projek Petigasi, lada ke apa ke kan, contohnya. Itu tanah tu tak perlu zakat. Hasil tu nanti yang cukup nisab haul, dia perlukan zakat. Okey. Kemudian tanah yang dia memang beli ada 10 bidang tanah. Ada 1 ekar dekat sana, 1 ekar kat sini. Memang dia nak jual nanti dalam masa 5 tahun akan datang. Yang tu kena keluarkan zakat sebab dia dah sebagai modal, sebagai barang, sebagai aset yang dia nak jual. Kan. Dia sama juga tentang isu macam profit kita kata dalam bank tadi tu. Kan, maksudnya modal syarikat dengan profit itu, dia akan menghasilkan profit bila kita jual nanti, maka dikeluarkan zakat. Benda ni masih khilaf lah. Kan, cuma kita kata daripada sudut fatwanya, PPZ pun semua, memang kena keluarkan zakat selagi mana ada unsur investment yang memang modalnya adalah nak guna tanah tu. Macam rumah juga. Rumah, kalau kita duduk, ni istilahnya, duduk ataupun rumah tu kita jadikan sebagai kilang ke apa, kan dah convert, jakim apa semua dah lulus dah, jadi kilang sebagai proses, pemprosesan apa semua, maka tak perlu zakat rumah tu. Tapi kita beli 5 biji, 10 biji rumah, niat nak jual rumah tu nanti sebagai property, maka itu kena zakat. So tengok kepada niat. Kembali semula kepada niat, tujuannya apa beli tu, nak jadikan sebagai barang ke ataupun sebagai benda yang akan dijual semula ke ataupun bagaimana. Tu tengok kat situlah. Itu dia punya perbincangan dekat situ. Apa niat dia beli tu. Kalau beli untuk aset semata-mata nak duduk ke, nak jadikan kilang ke apa, itu tak ada isu. Zakatnya ialah perniagaan yang dikeluarkan nanti. Okay. Kalau memang beli tanah tadi, macam kita sebut tadi, untuk property memang nak jual akan datang, 10, 11 biji rumah, 3 biji rumah, 4 biji rumah nak jual balik, maka yang tu kena keluarkan zakat dengan nilai value harga rumah tu, darablah 4-5 biji rumah tu, dia keluarkan zakat. Itu sebab tu saya cerita. Benda ni masih ada perbincangan lah. Cuma pendapat, kalau tanya kepada bahagian pusat zakat ke apa semua, mereka akan kata keluarkan zakat lah. Kan, sebab dia bukan aset yang kita buat tadi untuk melahirkan benda lain, tapi dia itu sendiri adalah aset untuk kita jual beli. Wallahualam. Okey. Ada persoalan lain? Oh, okey juga kita mula awal ni, kita ambil sikit lah. Okey, kita masuk sikit pada zakat ternakan. Okey, kita nak pergi kepada zakat peternakan, tengok dalilnya sikit. Yang ni tak ada dalil, dia terus masuk unta kan. Apa ni, wal fadan fasiru, ku pandang kiri kanawil, tumpuk-tumpuk tai unta, kata dia, si Ajis kata apa, kan meninggal dah belaka. Okey, so Student. okey, wal panas tarik kok, apa dah panas tarik kok, kan panas tarik. Okey. Okey, so kita pergi yang pasal kedua, isu kedua, nak tengok kepada dalil kewajipan zakat dalam riwayat Ibnu Majah, hadis sahih juga dalam riwayat Imam Muslim daripada hadis Abu Zar Al-Ghifari. Okey, dalam hadis Abu Zar Al-Ghifari, apabila engkau pergi kepadanya, itulah kepadanya Rasulullah SAW lalu berkata, demi jiwaku berada di tangannya. Ini saya ambil terus kepada terjemahan. Ini cerita bila Abu Zar dan juga Sayyidina Muaz bin Jabal pun, bila diutuskan ke Yaman, antara benda yang Nabi perintahkan kepada dia, suruh mereka mengucap. Lepas mereka mengucap, baru solat, kemudian keluarkan zakat dan seterusnya. Ni hadis ni cerita tentang zakat haiwan. Okey, dia datang kepada hari kiamat dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk. Haiwan tersebut memijak-mijak dengan kakinya dan menyundur dengan tanduknya. Tak kala haiwan terakhir telah melintang, maka haiwan pertama akan dikembalikan kepadanya hingga pengadilan selesai dilakukan di antara manusia. Okey, ini pertamanya cerita tentang unta, lembu atau kambing yang ditunaikan zakat. Kan. Yang bawah tu cerita tentang ada hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi. Kambing ni kalau dia bergaduh sesama dia pun, nanti dekat akhirat pun dia akan kena. Kan, dia akan kena pengadilan. Maksudnya nanti yang seekor tu tanduk yang tu tanpa sebab ke apa ke, bergaduh ke apa, yang seekor ni akan tanduk balik dekat akhirat nanti, kemudian dia akan jadi tanah. Dia akan jadi tanah. Sebab tu tuan-tuan tengok pada akhir surah An-Naba tu kan, kuntu turaba. Kuntu turaba tu bila mana orang kafir, orang lain tengok haiwan tu jadi tanah, maksudnya lepas mereka diadili jadi tanah. Allah kata kun fayakun, jadi tanah, maka dia kata alangkah baiknya kalau aku ni pun jadi tanah juga macam tu, tak perlu masuk syurga neraka. Kan, maksudnya tidak ada pengadilan, kalau salah masuk neraka ataupun kalau betul masuk syurga. Kalau apa berada di landasan yang benar. Jadi hadis ni ada dua part lah, satu part tentang bayar zakat, satu part rupanya haiwan pun akan diadili dekat akhirat nanti. Itu maha adilnya Allah.
dan akhirnya mereka mati, mereka dihapuskan, mereka hancur jadi tanah semata-mata. Okey, dalam riwayat daripada Muaz bin Jabal pula, hadis sebelum tu pun sama juga, memutuskan ke Yaman dan Nabi sebutkan berapa jumlahnya. Okey. So ini dalil dalam riwayat Imam Bukhari detail. Tuan-tuan boleh tengoklah kan. Kita baca dulu. Ringkas je lah. Okey, dalam setiap 24 ekor unta yang kurang daripada itu zakatnya kambing. Pada setiap 5 ekor unta zakatnya 1 kambing, seekor kambing. Kalau telah melebihi 25 ekor sampai 35 ekor maka zakatnya bintu makhad, iaitulah onta kan, unta betina ni yang berusia 1 tahun. Jika tidak ada maka boleh dengan Ibnul Labun. Ni tuan-tuan, Mahad Ibnul Labun Arab dulu dia ada nama-nama dia tuan-tuan. Kita kalau unta anak unta kan. Bapa unta, ibu unta. Itulah semua unta kat belakang. Tapi kalau Arab ni dia nama tu beza tu. Kan kalau anak unta dipanggil sebagai hashi. Kan. Kalau kalau unta besar dipanggil sebagai jamal. Kalau unta sekian-sekian dipanggil sebagai ibil. Adalah dia punya istilah-istilah tu. Tu Arab ni ada 6,600,000 kalimat. Kan maksudnya memang detail satu persatu. Kita rimau anak rimau, dia tak anak rimau lain. Kucing anak kucing. Kan Hurairah kucing, Kitun kucing. Kita semua sama, anak kucing, bapa kucing, ibu kucing. Kan. Jadi Arab memang kaya dia punya bahasa. Okey. So ada tuan-tuan jumpa bintul makhad kan, bintul labun apa semua tu memang istilah kepada umur biasanya. Umur tu kalau setahun ke 2 tahun apa nama dia? 2 tahun ke 3 tahun apa nama dia? Gitulah. Okey. Terdapat padanya bintul labun dan seterusnya tuan-tuan boleh tengok cerita panjang lah tu kan. Mau berapa ekor jadi pening. So kita tengok teruslah kepada graf ni. So ternakan yang diwajibkan zakat itulah syaimah tadi, dipelihara, ternakan bebas, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Kita dah bincangkan sebelum ni kuda, Sayyidina Umar apa semua tu kita dah bincang. Okey. So kita tengok ni. Pertama kita pergi kepada nisab unta dulu. Ni kadar nisab unta. Kalau di sini unta lah. Kita baca dulu sikit kat sini. Kita ambil unta je lah kot malam ni tuan-tuan. Okay. Para ulama telah sepakat bahawa pada tiap-tiap 5 sampai 24 ekor unta dikenakan zakat 1 kambing. Seekor kambing tuan-tuan. Kalau kena unta bila nak biak kan. 5 ekor unta terus kena seekor unta. Dah Islam ni sangat fleksibel, sangat bagusnya. Okay, so 1 ekor kambing. Pada 25 ke atas 35 sehingga 35 dikenakan 1 unta bintu makhad. Kan. Kenapa dia kata bintu makhad? Kenapa unta betina? Sebab asalnya patutnya unta betina ni sebagai sebagai ibu lah ataupun kita kata yang akan melahirkan anak, tapi Islam tak fikir kat situ. Islam fikir baka jantan tu yang paling penting. Kan kalau ibu ni ada seekor, ada 5-6 ekor pun dah okey dah daripada 25 ekor tu. Kan dia akan terus saling beranak. Tapi kalau jantan tak ada, kan katalah contoh ada 2 ekor 3 ekor je jantan. Jadi tak jantan, dia sebab tu keluar betina. So adalah dia punya sebab-sebab tu. Jika tidak ada unta bintu makhad, boleh digantikan dengan unta Ibnul Labun. Ibnul Labun ni kira unta jantan pula. Okey. Pada 3 tahun pada 36 sampai 45 unta dikenakan 1 unta. Saya tak bacalah tuan-tuan, kita terus je kepada kita punya kadar nisab dia. Okey. So 5 ke 9 ekor di istilahnya ini lebih detail lagi lah. Hadis tadi tu cerita sampai 24 apa semua tu dia cerita tentang peringkat pertama, tapi yang lebih detailnya sekali ni ada pada pusat zakat lah. Tuan-tuan tengok 5 hingga 9 ekor 1 ekor kambing, sama ada ataupun kambing biri-biri lah, yang mana umur dia 1 tahun lebih ke atas. Kan maksudnya kalau ikut korban dah boleh korban lah. Cuma kita dah bincang mazhab Syafi'i asalnya kalau kata kambing lah, seekor kambing tu lah, bukan nilai duit. Sekarang kita semua nilai duit. Zakat haiwan pun nilai duit, zakat fitrah pun nilai duit kan, zakat emas perak pun nilai duit, semua sekali kan. Tapi kalau contoh 85 gram kan emas tu, kita keluar 2.5%. 2.5% daripada 85 gram. Apa per gram? Takkan nak potong pula tak? Kan? Jadi sebab tu kita kata Imam Abu Hanifah dalam semua isu, dalam semua bab berkaitan dengan zakat, kadar-kadar tertentu apa kena keluarkan zakat ni, duit je. Nilai saja. Nilai saja sudah dikira sebagai mengeluarkan zakat. Ini juga kita pakai jugalah dekat Malaysia. So 1 ekor kambing, katalah contoh 800 900. Daripada 5 ke 9 ekor ni, unta ni, maka seekor kambing lah kita keluarkan zakat dia. Okey. Kemudian 10 sehingga 14 ekor.
2 ekor kambing biri-biri 1 tahun. Seterusnya 15 ke 19 3 ekor kambing biri-biri, 20 hingga 24 4 ekor ni, 25 barulah seekor unta betina. Tonton tengok 25 ke atas kan. So memang agama kita faham benda tu membiak, lambat prosesnya. Unta pula nak bela unta kat Malaysia lagi payah dia tuan kan, dengan cuaca dengan apa semua. Kan ada kurus je unta macam tak makan. Makan tapi macam tak makan. Tak sesuai dia punya iklim apa semualah. Sebab tu unta ni Allah sebut dalam Quran, afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Tengok bagaimana unta dijadikan. Dengan dia boleh mengembara kan dalam bonggot, dalam apa, dia punya simpanan badan dia tu berbulan-bulan dia tak minum air tak apa. Tu keajaiban tu. Kan dia kat padang pasir berjalan apa benda semua. Satu keajaiban. Sebab tu Allah suruh tengok bagaimana unta dijadikan. Bagaimana unta Nabi Saleh. Kan unta Nabi Saleh. Kaum Thamud yang mana cabar Nabi Saleh keluar unta tu kan daripada batu tu, disebut dalam kitab-kitab tafsir begitu banyak. Unta tu warna putih. Mana ada unta warna putih? Tapi dia punya kaum tu, kaum Thamud tu minta supaya unta tu nak warna putih. Keluar unta warna putih. Yang kedua, mereka nak bunting. Nak unta tu bunting dan tinggal berapa bulan je lagi untuk dia keluarkan anak. Maksudnya betul-betul bunting lah, mungkin sebulan ke macam tu dia akan lahir lah anak dia tu. Kemudian apa? Tak ada baka, tak ada jantan, tak ada betina. Dia seekor je. Dah seekor bunting. Tapi Allah boleh buat. Keluar pada batu. Last sekali mereka tak beriman jugalah. Kan mereka tak beriman juga, tapi Allah suruh tengok macam kehebatan bagaimana Allah jadikan unta. Lebih-lebih lagi mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam kan. Jadi Allah sebut dalam ni sebut 25 ke 35 satu ekor. Terus sampailah 91 hingga 120 ekor, 2 ekor unta betina 3 tahun lebih. Tu dah banyak tu kan, 91 sampai 120 ekor ni memang aku kaya lah kan. Okey, jika lebih daripada bilangan unta seperti di atas, maka bagi tiap-tiap 40 ekor, maksudnya 120 tambah 40. Maka wajib dikeluarkan zakat 1 ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, dan bagi tiap-tiap 50 ekor anak unta wajib dikeluarkan zakat 1 ekor unta betina, dan seterusnya lah tuan-tuan. Ni kita kata secara teorinya lah kan. Kat Malaysia memang payahlah nak cari ni, tapi kita kata basicnya 160 ni dah 2 ekor kan, tambah seekor lagi sebab dia dah 160 ke atas. Sebab tu apa dia punya kaedahnya, setiap kali tambah 40 ekor. Okey. Kemudian bagi tiap-tiap 50 ekor anak unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun lebih, dan demikianlah seterusnya. Ya, 50. Itu kaedah kalau anak unta pula. Ni kaedah kalau unta yang termasuk pada 120 tadi tu jadi 40. Contohnya 120 tambah 40. So berapa ekor? 3 ekor unta betina. Kan 3 ekor unta betina. Okey, katalah contoh 160 tambah 40 200. 200 tambah lagi 1 ekor unta betina. So 4 ekor lah. Tambah lagi. Dan seterusnya lah. Kan seterusnya sampai dia punya kiraan-kiraan yang kita sebutkan tadi. Okey. Kita ambil satu lagi, sikit lagi. Boleh sikit lagi. Kita ambil pula pada ni dah unta. Okay, ni pun kita dah bincang dah ni. Tuan-tuan tengok ni perbincangan para ulama, lebih-lebih apa semua tu ada dia punya pendetailan. So, okay. Saya ingat kita berhenti dululah kot kat sini kot. Kita ni dulu. Kita habiskan dulu kat sini. Ada persoalan lagi setakat yang lain-lain ke? Ada isu-isu lain ke? Silakan. So Ustaz, tadi tentang Imam Abu Hanifah dia menilaikan dalam bentuk wang ringgit. Ya. Manakala Imam Syafi'i dia unta tu lah. Ya, kambing lah. So pejabat tu kena ada sedekah kandang unta lah. Kalau tidak bulan kalau guna pandangan Imam Syafi'i macam mana boleh berubah? So kalau pengamalan kita dulu-dulu kan, memang zakat fitrah tu pun tak payah pergi unta tu kan. Zakat fitrah tu pun sendiri payah juga tu. Amin nak susun kat rumah dia tu kan, berapa kan. Bergantang-gantang sampai bergundi-gundi, bimbang runtuh pula rumah dia. So betul. Dia kata sebab Imam Syafi'i melihat daripada sudut nas tu. Daripada sudut nas tu maksudnya kalau kita kata zakat fitrah kena keluarkan segantang berapa sekian. Nasnya begitu. Tapi Imam Abu Hanifah melihat daripada sudut maqasid tujuan dia. Ada orang mungkin tak perlukan sangat beras, mungkin dia perlukan lauk. Kan mungkin perlukan lauk, maksud dengan bagi duit dia beli lauk. Ataupun ada orang mungkin sebab dia sakit.
dia berat apa semua ada, tapi sebab dia jadi asnaf, sebab dia sakit tak mampu nak kerja, mungkin dia punya tanggungan perubatan. So daripada sudut situ, so ada dua angle berbeza. Mazhab Syafi'i tengok daripada sudut nas, mazhab lain ataupun Abu Hanifah tengok daripada sudut tujuan kita bagi. Sebab tu duit lebih mudah. So fatwa kita walaupun mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni memang dalam semua benda kan. Jadi sebab tu kat pusat zakat tak adalah kandang unta, kan, kandang lembu. Dia kena upah pula dia punya peternak, penjaga kan, kena ada pula. Jadi masalah dah tuan-tuan. Kan nak kena sembelih pula dah, nak kena agihkan pula kepada fakir miskin. Berat kerja dia. Jadi sebab tu pusat zakat terus zakat dengan duit, walaupun zakat ternakan, walaupun zakat tu emas ke apa, maka itu kaedah dia. Wallahualam. Terima kasih doktor. Ada persoalan lain? Satu lagi. Silakan Tuan. Yang apa ni, yang dalam ada satu hadis yang kalau daripada zakat apa ni ternakan kan, yang kalau katakan orang tak bayar kan, apa ni, amil boleh ambil macam separuh kan, ada hadis kan, tak tahu status hadis tu ni kata. Jadi maknanya ada kata kias ataupun yang dalam katalah dari segi ni, maknanya kalau katakan penalti kalau orang tak bayar zakat, maknanya pihak pemerintah ataupun pusat zakat boleh kenakan maybe lebih bayar untuk yang dikeluarkan. Founding Kalau ada tak boleh kiaskan daripada yang itulah. Okey, secara umumnya sebab tu zaman Sayyidina Abu Bakar kan, antara tugas dia 2 tahun lebih dia naik tu, dia perang orang tak bayar zakat. Sebab pertama orang murtad, kemudian kedua tak bayar zakat. Sebab dia Nabi SAW dah meninggal, maka zakat kepada orang zakat ni seolah macam tak ada. Kan, jadi nampak macam Sayyidina Abu Bakar tegas tu kan pada orang yang tak bayar zakat. Tapi kita sekarang ni dia kena tengok daripada dua sudut. Pertama, kalau daripada sudut enactment undang-undang ni, saya rasa ada kot daripada sudut mahkamah apa semua. Tapi daripada sudut nak mengenakan lebih tegas lagi sebab compounding ke ataupun kenakan penalti ke apa semua, kalau tengok LHDN memang sakan kena kan, bayar tahun-tahun yang tak bayar apa semua tu kan. Kemudian daripada sudut Islam pun saya ingat kalaulah dikuat-kuasakan, maksudnya orang kaya apa semua, pertama mungkin tak ada kesedaran kot, maksudnya tak tahu kan, tak faham, mungkin bab fardu ain ni je kan, fardu ain ni isu bab solat tu okey beres, tapi bab harta ni berapa tak ingat, terlupa, macam-macam cerita lah. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, saya ingat pendedahan maklumat semua banyak dah. Tapi katalah contoh dia tak bayar juga, nak kenakan tu boleh. Uli amri, pemerintah boleh nak kenakan, contohnya dia kena bayar lebih, ataupun dia kena buat apa kita kata hadiah ke, ataupun dia kena kita kata sebagai kerja-kerja awam ke, kan dia kena bagi ke apa, boleh untuk dikuat-kuasakan begitu sebagai tindakan penegasan kepada orang yang tak bayarkan zakat. Tapi cuma daripada sudut asasnya yang Islam terima, dia bayar je yang dia tak bayar bulan-bulan sebelum ni. Kalau katalah contoh dia tak ingat sangat, 2 tahun, 3 tahun lepas, berapa jumlah yang dia ada. Katalah contohnya dia ada 30,000 ataupun anggaran 30,000, tapi sebenarnya itu simpanan lah contohnya kan, simpanan dia, tapi 30,000 something lah. Tapi dia kata tak apalah saya ambil lebih 35,000. So 35,000 2.5. 2.5 je lah dia keluarkan daripada 35,000. Dia tak ada dia kena compounding ke ataupun apa, tapi kerajaan ataupun uli amri boleh untuk mengenakan tindakan tertentu. Kalau nak kata kias lah, guna hadis ke ataupun macam mana kaedah pelaksanaan Sayyidina Abu Bakar kan, langsung perang tu orang tak bayar zakat. Sebab isunya yang dibincangkan, adakah memerangi itu sebab mereka mengingkari kewajipan zakat ataupun mereka malas nak bayar zakat? Mereka tahu zakat wajib tapi malas nak bayar. Kan? Kalau ikut pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab, tak kira dia bayar ke tak bayar, kan? Apa ni, mengingkari ataupun tidak, tapi dia ceritanya tak bayar zakat, tetap diperangi. Itu pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang tegas kan. Jadi ceritanya isunya dua konsep sekarang ni, sama ada dia kita kata apa sebab memang mengingkari ke, ataupun satu lagi sebab memang malas ke apa, tak ambil tahu ke apa, tak cakna, kita kata boleh daripada sudut uli amri untuk menetapkan dia punya balance. Katalah contoh dia keluar 5,000 ataupun katalah contoh 1,000 zakat untuk tahun 2018, tapi sebab dia tak bayar tu, contohnya ikut macam kiraan fidyah. Kan, dia akan bertambah contohnya, tahun ni kena tambah berapa persen, tahun ni kena tambah berapa persen, sebab dah 4 tahun tak bayar, terpulang. Itu pada peringkat kerajaan. Tapi setakat ni saya ingat hanya membayar zakat-zakat yang dululah daripada sudut enactment undang-undang kita, tidak ada lagi compounding sebab isu zakat kot. Kalau isu tak bayar hutang tu mungkin lah kan, adalah dia punya isu-isu penalti ataupun isu-isu yang berkait. Jadi itulah respon saya ringkas. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Okey, silakan tuan. Adakah sama
hukum zakat untuk bonus sama dengan rikas tadi Ustaz. Itu satu. Dan yang keduanya, adakah boleh kita keluarkan zakat kepada negeri lain, zakat pendapatan kita lah. Kalau kita tengok lembaga zakat Selangor, dia kata haram kan, dia kata haram untuk penduduk Wilayah Selangor keluarkan, dia kata haram ni, hukum haram. Ada apa dalil ke yang mengatakan haram? Okey, satu soalan yang sangat baik. Okey, isu tentang bonus tadi, duit apa-apa, okey, kata contoh, kadang-kadang orang kerja bank apa semua, bonus boleh tahan tuan-tuan, gaji 10,000, bonus 3 bulan, ada 30,000. Okey, yang ni sebahagian para fuqaha mereka bincang masuk dalam mal mustafad. Mal mustafad ni dia tiba-tiba kita dapat tanpa usaha secara berkala. Kan, maksudnya tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba contohnya dapat pampasan takaful contohnya, kan, tiba-tiba accident dapat 100,000 contohnya. So yang itu yang dipegang oleh pusat zakat dan kebanyakan ulama juga, dia dikeluarkan zakat tanpa tunggu haul. Sebab tunggu haul confirm duit tu habis. Kan? Dia tanpa tunggu haul. Maksudnya kita dapat 30,000 sebab kita dapat tu bukan sebab kita berkala tu macam kita kena submit komputer, kena kerja tiap-tiap hari satu, tapi dia kesan yang akan datang tu. Contohnya duit pencen ke, kita simpan duit pencen kan, simpan duit pencen tu ataupun ada ke orang pencen sampai sebulan dapat 20,000? Tak ada lah kot kan, tak tahulah kan, kalau ada tu mungkin jusa ke apa, saya tak pastilah jusa A, jusa B ke. Tapi secara umumnya kalau tiba-tiba dapat bonus 3 bulan 10,000, 30,000, maka dia terus keluarkan zakat, dia panggil mal mustafad. Tiba-tiba dia dapat macam tu tanpa tunggu haul. Itu kaedah yang dipakai oleh pusat zakat lah. Keluar je lah 2.5, anggap kita sebagai zakat dan zakat itu pahala insya-Allah. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua tadi, bayar zakat ke negeri lain, memang daripada sudut dalilnya, kalau tengok kajian pusat zakat memang ada. Sebab tu hadis pada Muaz bin Jabal, beberapa riwayat daripada asar para sahabat memang tak bawa keluar zakat selain daripada negeri itu sendiri. Maksud Mekah, Madinah, Yaman, tempat itu sendiri. Tapi ada mereka berhujah juga bila saat Sayyidina Muaz bin Jabal bawa balik zakat tu ke Madinah dan sebagainya, adalah pula dia punya hujah-hujahnya. Cuma bagi negeri, maka dia boleh untuk cover negeri dia saja. Contoh macam wilayah saja, dia tua-tua juga tak benarkan. Selangor pun, negeri lain pun sebenarnya banyak negeri yang tak membenarkan untuk bawa keluar zakat pada tempat lain. Tapi isu yang dibangkitkan, kenapa keluar pada zakat, keluar pada negeri, isu ketelusan, isu audit, isu apa agihannya, apa programnya dan sebagainya. Kadang-kadang orang lebih suka nak bayar sebab ke negeri lain tu sebab itu. Kan, bukan sebab kita kata sebab pemerintah ke apa, tapi sebab itu. Kan, cuma kita kata wallahu ta'ala alam, dia isu ni adalah isu pemerintah. Jadi kalau kita kata taat kepada pemerintah, tak apa, kerja kat Selangor, bayar kat Selangor lah. Sebab fakir miskin pun ramai ikut kat Selangor ni kan. Sebab seingat saya, bila mana ada negeri lah, saya tak nak sebut lah, satu negeri kan, yang menyatakan ada dia punya ejen-ejennya, wakil-wakilnya, short di wilayah hampir 10 juta juga orang bayar zakat short. Maksudnya biasa tahun-tahun tu akan dapat tu dan mereka agihkan cepat apa semua. Tapi tahun tu short sebab ada ejen zakat bayar kepada negeri lain. Sebab bayar negeri lain tu dia ada pula dia punya commission dia tinggi tuan-tuan. Kan ada yang dapat 5%. Maksudnya saya ni kalau saya deal sebagai zakat korporat lah. Saya deal dengan Petronas. Tapi Petronas, kenapa Petronas nak kena bayar zakat kat saya? Saya sebagai ejen negeri mana-mana tu. Sebab nanti akan dapat pulangan lebih ke akan dapat pula benda-benda lain kepada Petronas tu. Agihan lebih ke ataupun dapat pulangan lebih balik ke dan sebagainya. Sehingga 70% ke contohnya. Maka dekat situlah Petronas akan keluarkan zakat. Mana tak suka? Petronas kata, saya keluarkan zakat contohnya 2 juta. 70% daripada 2 juta tu saya dapat balik. Saya boleh agihkan sendiri. Siapa tak suka? Jadi itulah sailang menyailang, ejen dengan ejen apa semua kan. Ada zakat korporat apa semua. Jadi dia isu dekat situ. Cuma saya kata kalau pandangan saya sendirilah, saya sendiri pun dekat Selangor, saya bayar kat Selangor je lah. Mudah ceritanya, kita taat kepada pemerintah dan ketelusan agihan apa semua tu, pusat zakat punya cerita. Yang penting kita, kewajipan kita dah bayar dan sepatutnya pusat zakat memang begitulah kan, memang begitulah tugas mereka. Akan agihkan kepada kepentingan dan kemudian isunya bila timbul tu, bila mana dia renovation bangunan pusat zakat kan, dia beli kan, itu isu yang pelik berlaku kat situ. Jadi kita kata ketelusan apa semua tu mereka. Adapun kita dah bayar zakat, negeri kita sebagai mentaati fatwa ataupun undang-undang negeri tak boleh bawa keluar, maka waktu tu kita bayar macam tu je lah. Jadi ni isu ketaatan kepada pemerintah. Itu saja. Wallahu a'lam.
Okey, terima kasih pada Cik Faizal. Okey, tuan-tuan, saya ingat kita berhenti dekat sini lah kot. Kalau ada persoalan pun untuk minggu depan lah. Jadi minggu depan kita bincangkan balance kepada zakat-zakat ternakan apa semua tu. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Terima kasih kepada komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah rahmati pertemuan kita, kelas kita, dan Allah berkati kita insya-Allah. Jadi minta maaf ada salah dan silap sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfir. Ada suara dah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Dah habis. Okay, boleh end